Al-Quran pertama kali dibukukan adalah pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada tahun 11 Hijrah telah berlakunya satu peperangan yang dinamai Peperangan Yamamah. Peperangan itu menentang Nabi palsu dan golongan yang murtad yang enggan membayar zakat. Peperangan itu telah menyebabkan ramai penghafal Al-Quran yang syahid, dikatakan seramai 70 orang. Hal ini menjadi kegusaran kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, lantas pergi bertemu Abu Bakar As-Siddiq dan memberi satu cadangan untuk membukukan Al-Quran dalam satu naskah. Sayyidina Abu Bakar menghantar utusan untuk memanggil Zaid bin Sabit selaku sahabat yang pakar dalam bidang Al-Quran untuk mengepalai misi ini. Lalu dikumpullah semua tulisan yang ada pada pelepah-pelepah tamar, kulit-kulit haiwan, tulang-tulang unta dan juga hafalan para sahabat. Dan hendaklah mendatangkan dua orang saksi yang menyaksikan bahawa tulisan tersebut pernah ditulis pada zaman Rasulullah SAW. Zaid bin Sabit menulis semula dengan penuh teliti dan menyelesaikan tugasan ini dengan jayanya. Namun demikian, terdapat kritikan atas pelantikan Zaid ini. Kritikan tersebut muncul kerana terdapat beberapa orientalis yang menganggap Zaid bin Sabit tidak seharusnya dipilih sebagai penulis Al-Quran. Ini disebabkan oleh faktor usia beliau yang masih muda, dan calon yang lebih layak adalah Abdullah bin Mas'ud. Menurut perspektif seorang orientalis iaitu Al-Tujafri, apa yang membuatnya bimbang adalah bantahan yang jelas dari Ibnu Mas'ud, dan ini telah direkodkan oleh Al-Tirmizi yang bermaksud sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud tidak suka dengan usaha Zaid bin Sabit dalam menulis mushaf. Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata, "Wahai kaum muslim, saya telah dipinggirkan dari usaha dalam menulis mushaf ketika tugas itu dipimpin oleh seorang lelaki yang ketika saya memeluk Islam, Zaid masih dalam rahim orang kafir." Kenyataan Ibn Mas'ud ini menjadi perdebatan di kalangan orientalis dalam tuduhan mereka bahawa Zaid bin Sabit sebenarnya tidak layak untuk memimpin projek penyusunan Al-Quran. Menurut kajian yang dilakukan oleh Prof. Madia Dr. Samsi mengenai kes ini, beliau menjelaskan bahawa kritikan terhadap Zaid berpunca dari emosi. Tambahan pula Ibn Mas'ud diarahkan untuk menyerahkan mushaf pribadinya untuk dimusnahkan supaya tidak berlakunya kekeliruan. Dengan menganalisis konteks ini, Ibn Mas'ud sebenarnya tidak mempunyai masalah dengan Zaid bin Sabit. Ini jelas digambarkan apabila Abu Bakar menugaskan Zaid bin Sabit. Tidak ada bantahan dari Ibn Mas'ud atas pelantikan tersebut. Abu Bakar menggambarkan Zaid seorang pemuda yang bersemangat, cerdas dan bebas dari kekurangan. Selain itu, Abu Bakar mengingatkan bahawa Zaid adalah seorang penulis wahyu ketika Nabi masih hidup. Semua ini membuktikan bahawa kelayakannya tidak dapat dipertikaikan. Ini boleh dibuktikan dengan dalil ini. Maksudnya, Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk mempelajari bahasa Ibrani untuk menerjemahkan surat-surat orang Yahudi. Demi Allah, sesungguhnya akan kubuktikan kepada orang-orang Yahudi bahawa aku mampu untuk menguasai bahasa mereka. Setelah beberapa bulan, apabila baginda mengirimkan surat kepada mereka, akulah yang menulisnya. Dan apabila baginda menerima surat dari mereka, akulah yang menterjemahkan untuk baginda. Mengenai kritikan Ibn Mas'ud ini boleh dianggap sebagai reaksi seseorang yang dikuasai oleh emosi. Namun ini tidak mempengaruhi kelayakan Zaid yang diiktiraf oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan dalil tersebut jelas membuktikan kelayakan Zaid untuk memimpin penulisan Al-Quran.